الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسقرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب إبراهيم ويا رب سليمان ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أما بعد. Saya muliakan ahli-ahli jawatan kuasa qaryah, tuan-tuan pegawai masjid, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafa' syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat berhimpun, bertemu, berjumpa. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ni Allah kira sebagai salah satu daripada amal kebajikan kita. Malam ni kita masuk pada hadis yang ke-32. An Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu على البحرين يأتي بزفيتها فقدم بمال من البحرين فسمع الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوفوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله فقال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. Daripada Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu ke negeri Bahrain untuk mengumpulkan jizyah. Kemudian pada suatu malam datanglah ia membawa harta itu daripada Bahrain. Kaum Ansar mendengar akan kedatangan Abu Ubaidah tadi. Lalu banyak di kalangan mereka yang sembahyang subuh bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sembahyang, beliau terus pulang ke rumah. Maka orang ramai menuju ke rumah beliau untuk menemuinya.
Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya sambil tersenyum kerana melihat tindakan segelintir sahabatnya ini. Seraya berkata, barangkali kamu semua mendengar akan kedatangan Abu Ubaidah malam tadi membawa sesuatu dari Bahrain. Lalu mereka menjawab, ya. Lalu beliau bersabda, bergembiralah kamu semua dan bolehlah kamu mengharapkan sesuatu yang akan menggembirakan kamu. Demi Allah, aku tidak khawatir kalau kamu berdepan dengan kefakiran. Tetapi yang sangat aku khawatirkan apabila kamu berdepan dengan kekayaan, iaitu apabila dunia telah diluaskan bagi kamu seperti mana pernah diluaskan kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kamu akan berebut-rebut seperti mereka dahulu berebut-rebut. Maka akhirnya dunia akan membinasakan kamu seperti ia telah membinasakan mereka dahulu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan satu hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn Jarrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan Sayyiduna Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah ini merupakan seorang sahabat dan dia merupakan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertemu datuknya dengan datuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah ni datuk dia bertemu dengan datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada datuk yang bernama Fihr. Datuk ni datuk Abu Ubaidah dan juga datuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datuk yang kelima ataupun yang keenam, Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah. Itu di antara silsilah yang bertembung antara datuknya dengan datuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah ni tuan-tuan, dia masuk Islam sehari setelah daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar bila mana dia masuk Islam, dia pergi jumpa dengan beberapa orang kawannya. Termasuklah Sayyiduna Abu Ubaidah ibn Jarrah, Sayyiduna Abdul Rahman bin Auf, Sayyiduna Uthman bin Mad'un. Sayyidina Uthman bin Mad'un adalah sahabat yang pertama di kalangan muhajirin yang dimakamkan di perkuburan Baqi'. Orang pertama di kalangan muhajirin yang dimakamkan di perkuburan Baqi' di Madinah adalah Sayyidina Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Uthman bin Mad'un saudara susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah Arqam bin Abi Arqam. Bila Abu Bakar ni tuan-tuan dia masuk Islam, kemudian dia berdakwah kepada kawan-kawan baiknya, Abdul Rahman bin Auf, Sayyiduna Abu Ubaidah ibn Jarrah, Sayyiduna Arqam bin Abi Arqam, Sayyidina Uthman bin Mad'un, dan mereka menerima Islam. Sebab tu Abu Ubaidah ni salah seorang yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Orang yang awal berhijrah bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi wafat, para sahabat berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah. Kalau hari ni kita pergi ke Madinah tuan-tuan, Saqifah Bani Sa'idah masih lagi ada. Di belakang tu dia ada satu kawasan yang sudah dipagari. Luar daripada pagar tu tuan-tuan, di pembuh habis depan tambak ni, dalam pagar tu ya ada pokok kurma, berapa padu, tu dipanggil Saqifah Bani Sa'idah. Di sana mereka berbai'ah melantik Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum nak lantik Abu Bakar ni, Sayyiduna Umar dia minta tangan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah hang bagi tangan hang supaya kami berbai'ah kepada hang. Abu Ubaidah kata kepada Sayyidina Umar, dia kata, aku tidak akan bagi tangan aku untuk dibai'ah. Sebab apa? Sebab aku Allah kepada seorang manusia. Selagi dia ada, aku tidak akan suar tangan untuk dibai'ah. Siapa dia?
orang yang pernah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam menggantikan Nabi. Siapa dia tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi suruh Abu Bakar menjadi imam menggantikan dia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dah uzur pada waktu itu, minta Abu Bakar. Jadi Abu Ubaidah kata, aku takkan bagi selagi mana ada orang yang pernah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan dia menjadi imam. Ni Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah ini tuan-tuan disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling amanah di kalangan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likulli ummatin aminun wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Setiap umat ada orang yang paling amanah, orang yang paling amanah, paling boleh dipercayai. Dan orang yang paling boleh dipercayai di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Orang yang sangat amanah. Dia bukan hanya bersifat amanah, bahkan dia mempunyai kekuatan. Dan dia boleh menggabungkan kekuatan itu dengan sifat amanah. Dia pernah memimpin satu tentera, sekumpulan tentera yang hanya dibekalkan dengan segantang buah kurma. Bagi segantang buah kurma nak keluar di perang tuan-tuan, kalau kita tobat tak pihak, segantang buah kurma nak keluar perang. Bila sampai di medan tuan-tuan perang ni pula bukan ambil masa sehari dua, ambil masa seminggu. Atas sifat amanah yang dimiliki oleh Abu Ubaidah, dia tidak menggunakan buah kurma yang diberikan itu sewenang-wenangnya. Dia hanya beri kepada setiap tentera, termasuklah diri dia, dengan sebiji kurma. Bagi setiap hari sebiji kurma. Mereka duk kulum seperti mana budak isap susu mak. Mereka kulum buah kurma tu seperti mana budak isap susu mak. Minum air lah. Dengan buah kurma yang diisap. Kita kalau bagi buah kurma tuan-tuan dah isap dah pelan. Tidak. Isap seperti mana isapnya susu mak. Dia mampu menggabungkan sifat amanah dengan sifat kuat, sifat gagah. Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Ubaidah ni tuan-tuan dalam peperangan Badar dia bunuh ayah dia. Dalam perang Badar dia bunuh ayah dia. Ketika mana berlaku peperangan Badar, ayah Abu Ubaidah ibnu Jarrah ini nama dia Abdullah. Abdullah ni tuan-tuan duk cari Abu Ubaidah. Dan nama Abu Ubaidah ni nama dia Amir. Ayah dia cari dia. Dia duk mengelak daripada ayah dia. Tapi bila tak boleh bertembung, tak mampu dah dia nak mengelak, akhirnya dia bertembung dengan ayah dia. Maka dia bunuh ayah dia. Sifat Abu Ubaidah ibnu Jarrah ini tuan-tuan disebut oleh Allah di dalam surah Mujadalah. Dan disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'ala Abu Ubaidah yatasadda li Abi Ubaidah yawm Badr. فجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية حين قتل أباه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. Abang ambil Quran. Dan diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapa Abu Ubaidah ibnu Jarrah ini tuan-tuan mengejar Abu Ubaidah di dalam peperangan Badar. Ayah dia duk ligan dia dalam perang Badar. Terima kasih. Dan Abu Ubaidah dia mengelak. Tiap kali mengelak, ayah dia duk cari. Tiap kali mengelak, ayah dia duk cari. Ayah dia ligan dia. Akhirnya Abu Ubaidah menghadapi ayah dia dan berjaya bunuh ayah dia. Bila berjaya bunuh ayah dia ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Mujadalah. Dalam surah Mujadalah ayat 22. Cari tak jumpa tuan-tuan. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat
saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Hang takkan jumpa. Orang yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat akan berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan juga Rasul. Hang takkan jumpa. Walaupun orang-orang tersebut adalah bapa mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, keluarga mereka. Makna kasih sayang mereka kepada Allah dan juga Rasul lebih daripada kasih sayang mereka kepada bapa-bapa mereka. Sifat terpuji Abu Ubaidah ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Mujadalah ayat 22. Bila mana Abu Ubaidah dia bunuh ayah dia sebagai taat setia dia kepada Allah dan juga Rasul. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ni Abu Ubaidah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bila mereka Israel dia bunuh Yahya Sinwar. Bulan lepas dia bunuh Yahya Sinwar. Ketika dia bunuh Yahya Sinwar ni, pada diri Yahya Sinwar ni tuan-tuan ada beberapa benda. Ada peluru, ada pistol, ada senapan, ada satu buku doa, ada tasbih. Itu sahaja. Abu Ubaidah Ibn Jarrah ketika Sayyidina Umar pergi ke Syam, dia sebagai penguasa di Syam. Lalu Sayyidina Umar ni tanya kepada orang yang berada di Syam, mana kawan baik aku Abu Ubaidah? Lalu orang pergi habaq ke Abu Ubaidah, kata Umar mai. Abu Ubaidah pun mai dah. Bila Abu Ubaidah mai, Sayyidina Umar kata, boleh tak tinggal kami dua, hampa semua pergi kelih, tinggal kami dua, kami nak sembang dua. Lalu sembanglah Sayyidina Umar dengan Abu Ubaidah. Umar tanya Abu Ubaidah, mana rumah? Abu Ubaidah kata, hangga duduk pergi. Hangga duduk pergi rumah pun ada apa? Itu satu riwayat. Riwayat kedua, Abu Ubaidah bawa Sayyidina Umar pergi rumah dia. Pergi rumah dia ni tuan-tuan hanya ada sebilah pedang, ada perisai satu, ada 2-3 benda. Sehingga Sayyidina Umar ni kata kepada Abu Ubaidah ni, dia kata, awak yang tak berfungsi sebiji dua. Abu Ubaidah kata, benda yang tak penting bagi aku. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, mereka cari persamaan antara Yahya Sinwar dengan Abu Ubaidah. Menghabiskan masa di dalam perjuangan sehingga tak terfikir untuk memewahkan kehidupan. Tak pernah fikir nak memewahkan kehidupan. Tu dalam tu tuan-tuan, Yahya Sinwar bila dia kena tembak tu, mentos pun ada. Sampai ada kawan-kawan duk komen bawah, lepas ni kita kena makan mentos pula. Ada coklat mentos. Kita lepas ni kena makan mentos. Ni Yahya Sinwar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dalam cerita ni Nabi SAW dihantar Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Abu Ubaidah Ibn Jarrah ni tuan-tuan dia syahid dengan sebab ta'un. Walaupun dia banyak habiskan masa dia di medan perang, tetapi dia tidak wafat, tidak mati di medan perang. Dia mati daripada ta'un yang berlaku di bumi Syam pada tahun 18 Hijrah. Dan ketika mana Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar kata, kalau seandainya Abu Ubaidah Ibn Jarrah ni ada, aku takkan terima dah. Aku takkan terima dan aku akan gantikan dia. Dia orang yang paling layak menjawab jawatan khalifah, Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW mengutuskan Abu Ubaidah Ibn Jarrah di mana? Alal Bahrain, ke negeri Bahrain. Bahrain ni tuan-tuan pertemuan dua lautan. Pertemuan dua lautan. Yang banyak kebanyakan orang-orang Bahrain ni dia melibatkan orang-orang Iran, Parsi. Depa ni pada zaman Nabi SAW, Bahrain ni berada bawah taklukan Parsi. Dan Islam berjaya menguasai Bahrain. Dan pada zaman Nabi SAW melantik seorang sahabat, nama dia Al-Alla Al-Hadrami radhiyallahu anhu, sebagai gubernur di Bahrain. Al-Alla ni tuan-tuan, ketika dia nak tawan Bahrain, dia bersama dengan tentera ni tuan-tuan, tentera keluar daripada Madinah nak ke Bahrain. Sampai tengah-tengah padang pasir, tiba-tiba kuda yang mereka tunggang, unta yang mereka bawa naik minyak. Selerak habis benda makan, ayak-ayak selerak habis. Ni para sahabat ni. Jadi gundah gulana para sahabat Sayyidina Al-Alla Al-Hadrami ni kata, hampa tidaklah, tak usah ada fikir, tidak. Sebelum daripada subuh dia gerak semua para sahabat.
Gerak semua. Mangkit dan tanya orang-orang, tanya para sahabat. Dia tanya para sahabat. Dia tanya, adakah kita orang-orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul? Jawapan yang diberikan oleh tentera Islam, ya, kita beriman kepada Allah dan Rasul. Adakah kita berjuang pada jalan Allah? Ya, kita berjuang pada jalan Allah. Al-Allah kata Allah Ta'ala takkan sia-siakan kita. Takkan sia. Turun hujan, mereka beruduk sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, unta yang naik minyak ni tuan-tuan pakat patah balik. Ni karamah dia. Dan dia mampu untuk masuk ke Bahrain tanpa menggunakan bot, tanpa menggunakan kapal. Yang kata Al-Allah Al-Hadrami, yang dilantik oleh Nabi SAW sebagai gubernur. Bila mai zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar dia lantik Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai gubernur di Bahrain. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, jadi Abu Ubaidah ni diutuskan oleh baginda Nabi SAW untuk ke Bahrain. Tujuan dia apa? Ya'ti bizid yatiha. Untuk buat balik jizyah. Jizyah ni kalau bahasa kita panggil cukai, yang dikenakan kepada orang-orang kafir berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna ad-dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun. Kata Allah, dan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, dan orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, dan orang yang tidak menganuti agama yang benar, minal ladzina utul kitab, daripada orang-orang yang telah diberikan kitab oleh Allah, hatta yu'tul jizyah, sehingga mereka mengeluarkan jizyah. Jizyah dikeluar mengikut kepala, bukan mengikut harta. Kalau dia harta banyak sekalipun, jizyah akan dikutip mengikut kepala. Yang dikenakan cukai ini bukan kepada semua. Orang perempuan tak kena, kanak-kanak tak kena, orang gila tak kena. Cuma orang lelaki sahaja yang dikenakan jizyah oleh Islam. Banyak mana? Mengikut khalifah, mengikut pemerintah yang menentukan dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, jadi Abu Ubaidah pergi ke Bahrain, pergi kutip jizyah, cukai yang perlu dikeluarkan oleh orang-orang kafir di sana kepada Islam. Dan Abu Ubaidah buat balik khutbah tu kepada Nabi SAW. Kaum Ansar, orang Ansar ni tuan-tuan, orang yang tidak hijrah, anak jati Madinah dipanggil Ansar, yang memberi bantuan kepada orang-orang Muhajirin. Muhajirin ni tuan-tuan orang yang hijrah daripada Mekah, daripada Yaman, daripada Habsyah, dia panggil Muhajirin. Adapun orang yang duduk di Madinah, Aus, Khazraj, mereka itu dikenali sebagai Ansar, orang-orang jati Madinah, orang yang memberi pertolongan. Kaum Ansar mendengar akan kedatangan Abu Ubaidah tadi. Lalu banyak di kalangan mereka yang sembahyang subuh bersama dengan Nabi SAW. Pakat ramai sembahyang subuh. Pasal apa? Pasal dengar Abu Ubaidah sampai semalam ni. Abu Ubaidah buat balik harta. Barangkali kok boleh sekupang tu. Maka subuh begitu ramai. Subuh begitu ramai. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita nak kata mereka nak ambil barang tak tentu. Wa hisabuhu 'ala Allah. Allah Ta'ala yang hisab. Wallahu a'lam. Setelah baginda Nabi SAW selesai sembahyang, habis sembahyang subuh, baginda SAW terus pulang ke rumahnya. Manakala orang-orang Ansar menuju ke rumah baginda SAW untuk menemuinya. Habis sembahyang, Nabi balik ke rumah. Sahabat-sahabat pakat pergi rumah Nabi. Rumah Nabi dengan masjid di tengah sebelah. Baru dalam hadis Nabi SAW nyatakan raudhah. Ma baina baiti wa mimbarin raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah aku dengan mimbar aku raudhah, satu taman daripada taman-taman syurga. Taman syurga ni atas dunia ada dua. Yang pertama
Raudhah. Yang terdapat di Masjid Nabi, hak tu Raudhah. Raudhah tu nak masuk Raudhah tu tuan-tuan, 9,000 baru boleh masuk kat lorry. Tak ada 9,000 tak boleh. Kalau ada tak ada 9,000, 8,000 pun Karachi, tapi jauh sikit. Tak ada 8,000, 7,000 pun ada, lagi jauh. Tak ada 7,000, 5,000, lagi jauh. Tu Raudhah tu. Makna dia makan modal. Raudhah yang kedua, majlis ilmu. Majalis zikr. Idza marartum bi riyadil jannah. Bila kamu melalui taman-taman syurga, Nabi kata duduk di situ. Berhenti, singgah. Hak ni tak makan modal, sekupang tak gaduh tuan-tuan. Duduk saja ya. Dia kata aku tak boleh duduk. Tak boleh duduk lama-lama. Duduk atas kerusi. Tu kerusi dah. Kerusi masih kosong. Tuan-tuan, jangan takut. 5 tahun pula. Baru berebut kerusi tu. Jadi boleh duduk atas kerusi. Bukan gaduh apa. Cuma dia tak mau ya. Dia kata aku tak boleh pergi ngaji lama sakit lutut. Hang mengai puyuh hang boleh pergi. Mengai nak puyuh tuan-tuan, ambil tongcat kali ya. Dia boleh duduk tuan-tuan. Tak dapat ikan, esok pergi pula. Padahal duduk dalam majlis ilmu ni bukan sebab tak tahulah Pak Nur masa teruk, duduk saja. Tidur makin lompat. Tak ada hari kita suruh. Nak lena pun tak apa. Ni Raudhah. Satu taman daripada taman-taman syurga. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan senyum. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali kamu semua mendengar akan kedatangan Abu Ubaidah malam tadi membawa sesuatu daripada Bahrain. Barangkali hampa dengar Abu Ubaidah sampai kot. Jadi bila Abu Ubaidah sampai, dia bukan sampai saja, dia buat balik barang daripada Bahrain, iaitu jizyah, cukai yang diambil kepada orang-orang kafir yang berada di bumi Bahrain. Mereka menjawab, ajal, bahkan ya Rasulullah. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah kamu semua dan berolehlah kamu mengharapkan sesuatu akan menggembirakan kamu. Makna benda yang Abu Ubaidah buat balik tu dan benda yang hampa harapkan memang ada, akan dapat. Hampa boleh dan hampa bergembira. Demi Allah, aku tidak khawatir kalau kamu berdepan dengan kefakiran. Tetapi yang sangat aku khawatirkan apabila kamu berdepan dengan kekayaan, iaitu apabila dunia diluaskan bagi kamu seperti mana pernah diluaskan kepada umat-umat sebelum kamu. Nabi buat keluar satu hadis tuan-tuan. Nabi kata, aku tak takut kalau hampa susah. Aku tak takut kalau hampa miskin. Yang aku takut sekiranya Allah Ta'ala lapangkan, Allah berikan kepada kamu kekayaan, Allah luaskan rezekinya kepada kamu sehingga menjadikan kamu lupa seperti mana Allah luaskan kepada umat-umat terdahulu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna harta ni tuan-tuan cukup bahaya. Salah ke jadi orang kaya? Tak salah jadi orang kaya. Bukan kata sahabat nabi-nabi yang kaya pun ada. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kaya. Kaya Nabi Sulaiman alaihi salam sampai kepada tahap Nabi Sulaiman nak jamin rezeki kepada penduduk dunia. Nak bagi rezeki. Maka Nabi Sulaiman ni tuan-tuan dia minta kepada Allah dan Allah Ta'ala kata ke Nabi Sulaiman sila. Maka dibuat persiapan. Bukan ambil masa hari, bukan minggu, bulan dia buat persiapan. Nak bagi makan kepada penduduk bumi ni. Dah siap ke semua tuan-tuan, dipanggilnya penghuni laut untuk makan jamuannya. Sekok makhluk daripada laut naik, makan sekali telan, habis. Sekali telan, habis. Yang paling besar naik telan sekali ya. Sedangkan persiapan itu mereka ambil masa berbulan-bulan untuk siapkan, dimakan sekali ya. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam sujud tunduk kepada Allah, dia tak mampu. Tak mampu. Kaya Nabi Sulaiman kaya. Kaya Nabi Sulaiman dia sandak kepada Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan daripada Tuhanku. Allah beri kurniaan kepada dia. Ada orang yang kaya tetapi dia tidak sandak kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana Qarun. Qarun kaya, ya Qarun kaya. Sehingga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim.
Sesungguhnya Qarun itu kana min ashabi Musa, kana min qaumi Musa. Dia adalah daripada kaum Nabi Musa. Ada ulama kata dia dengan Nabi Musa ni sepupu. Siapa dia? Qarun. Fabagha alaihim, tapi dia menganiayai mereka. Dia tak tolong Bani Israel, dia menzalimi kaum Bani Israel. Wa atainahu minal kanuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah ulil quwwah. Allah Ta'ala kata, dan kami berikan kepada Qarun itu kanuz, harta-harta simpanan yang banyak. Dia memiliki harta simpanan yang banyak, sehingga anak-anak kunci harta yang dimiliki oleh Qarun itu dipikul oleh orang-orang yang kuat, ulil quwwah, orang-orang yang memiliki kekuatan. Tapi Qarun ni tuan-tuan, bila ditanya kepada harta yang dimiliki oleh dia, Qarun menyatakan harta itu datang daripada ilmu yang dimiliki, bukan harta itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan datang daripada kurniaan Allah. Sebab tu harta ni tuan-tuan, dia menjadi fitnah yang sangat besar. Kalau kita baca dalam Al-Quran sebagai contoh. Contoh yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah Ta'ala kata, hei orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat membebaskan diri kamu daripada azab neraka? Tu'minuna billah wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjuang pada jalan Allah dengan harta benda kamu dan dengan jiwa raga kamu. Allah sebut harta dulu. Allah letakkan harta dulu. Makna berjuang dengan harta lebih daripada berjuang dengan diri sendiri. Pasal apa Allah letakkan harta dulu? Sebab secara tabi'inya manusia ini tuan-tuan, diri dengan harta, manusia sayang kepada harta lebih daripada diri. Nampak nah? Satu, harta didulukan daripada diri. Yang kedua, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kamu, anak pinak kamu menjadi penyebab kamu lalai daripada ingat Allah. Harta bila dibandingkan dengan diri, manusia secara tabi'inya sayang kepada harta lebih daripada diri. Harta kalau dibandingkan dengan anak-anak, manusia ini tuan-tuan sayang kepada harta lebih daripada sayang kepada anak-anak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, La tulhikum amwalukum wala auladukum. Harta benda dan anak-anak. Ayat yang ketiga kata Allah, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta benda. Wal banun, anak-anak. Zinatul hayatid dunya. Perhiasan dalam kehidupan dunia. Dan Allah Ta'ala sebut, penyesalan manusia di hari akhirat. Di hari akhirat manusia ni menyesal. Dan manusia itu mengeluh di hadapan Allah. Di antara keluhan manusia itu, syaghalatna bi amwalina wa ahluna. Syaghalatna, kami disibukkan, bi amwalina, dengan harta benda kami, wa ahluna, dan ahli keluarga kami. Fastaghfir lana, maka ampunkanlah dosa-dosa kami. Makna, apabila harta itu dibanding bezakan dengan benda-benda yang lain, Allah meletakkan harta dulu. Dan harta ini tuan-tuan mendatangkan risiko yang besar kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi kata, aku khawatir, aku takut apabila kamu berdepan dengan kekayaan. Apabila dunia diluaskan bagi kamu seperti mana pernah diluaskan kepada umat-umat sebelum akan. Sebelum kita, umat-umat dulu, Bani Israel. Allah mewahkan mereka. Allah senangkan mereka. Apa yang berlaku kepada mereka
mereka berebut. Mereka berebut. Tu kata Allah, dunia juga bila Allah lapangkan kepada kita, kita akan berebut dengan dunia seperti mana mereka berebut. Dan kita akan binasa seperti mana Allah Ta'ala binasakan mereka dengan sebab harta. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, salah ke tak? Tak salah. Tak salah. Sikit pun tak salah kalau orang banyak harta. Dan Nabi SAW sebut kepada kita bagaimana golongan yang tidak mempunyai harta. Orang yang tak ada harta ni orang miskin. Miskin ni tuan-tuan, bukan dengan makna dia meminta ke orang dia tak ada tapi dia tak minta. Nabi kata itulah miskin. Orang miskin ni bukan dengan cara dia minta ke orang. Dalam hadis Nabi kata, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Mau dah aku nak tunjuk kepada hampa, aku nak khabarkan kepada hampa bi ahlil jannah, dengan ahli syurga. Siapa yang akan jadi ahli syurga? Lalu sahabat kata siapa dia? Nabi kata kullu dha'fin mutadha'ifin, orang yang lemah dan dianggap lemah oleh manusia. Orang yang susah dan dianggap susah oleh manusia. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara'ul mu'minin al-jannata qabla al-aghniya binisbi yawmin 500 amin. Orang-orang miskin, orang-orang fakir yang beriman akan masuk ke dalam syurga mendahului orang-orang kaya 500 tahun. 500 tahun. Ini orang yang tidak mempunyai harta. Nabi SAW tidak khawatir kalau umatnya berdepan dengan kefakiran. Susah tak takut tuan-tuan? Susah tak takut? Sebab tu kita tengok negara-negara yang susah. Lebanon bukan senang tera mana pun. Yaman bukan senang tera mana memberi bantuan kepada Palestin. Negara-negara yang kaya, hasil mahsul mereka dengan minyaknya, dengan keberuntungan berlipat kali ganda. Sikit pun mereka tak lempak tuan-tuan. Sikit tak lempak. Allah uji dengan kekayaan. Tapi Allah uji dengan kemiskinan. Kebanyakan manusia boleh sabar. Sebab tu dalam ayat Allah Ta'ala sebut kepada kita, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah kata kami akan uji. Kami akan uji kamu bisyai'in minal khawf. Sedikit rasa takut. Ada perasaan takut. Takut nak makan, takut nak jalan, takut nak pakai, takut. Wal-ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal-anfus, kekurangan jiwa dengan kematian. Was-samarat, kekurangan buah-buahan. Ada dusun buah tak jadi, buat bendang tak berhasil. Wa basyiris sabirin, datangkan khabar gembira kepada mereka yang sabar. Siapa dia mereka yang sabar? Alladzina idza asabatkum musibah, orang yang apabila Allah beri musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah kata Allah orang-orang yang mendapat, ulaika alaihim salawatun, kalimah salawat. Salawat di sini ada yang dimaknakan dengan aman, ada yang dimaknakan dengan berkah, warahmah dan juga rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa naqsim minal amwal, satu ujian susah. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ketika mana dilantik jadi gubernur di bumi Syam. Bumi Syam ni tuan-tuan ada buah-buahan yang bermusim. Lalu ketika dia sampai ke bumi Syam, orang-orang Syam ni tuan-tuan sambut Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dengan buah-buahan di luar musim. Jadi Muawiyah ni tuan-tuan bila dia tengok buah-buah ni tuan-tuan, dia tak boleh makan, dia teriak. Dia tak boleh makan, dia teriak. Pasal apa dia teriak? Pasal mengenangkan ketika di awal, ketika mereka bersama dengan Nabi dulu ni, duduk dengan Nabi nak boleh makan sedap, dia payah. Jadi teringat waktu tu
Sayyidina Muawiyah kata tak boleh nak makan, teringat sahabat yang susah dulu bersama-sama dengan dia, hari ni sahabat-sahabat tu semua dah syahid, sahabat-sahabat tu semua dah wafat dah. Jadi dia yang mengecapi kemenangan, mengecapi kenikmatan, tak sanggup nak mengecapi nikmat tersebut. Pasal apa? Mengenangkan sebahagian besar sahabat yang berjuang ketika susah dulu ni. Dia teringat balik. Lepas tu Nabi Habib, dia tak khawatir kalau umat dia tu susah, kalau umat dia fakir. Tetapi yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW, iaitu takut umatnya ini tuan-tuan berdepan dengan kekayaan. Alladhi jama'a malan wa 'addadah. Bila manusia dia kalut himpun harta, jama'a ni makna dia himpun. Wa 'addadah, bukan saja himpun, kira. Dapat harta ni tuan-tuan, kira. Dapat kira. Hadis satu. Allah Ta'ala sebut wailun, celaka. Dalam ayat lain Tuhan kata alhaakumut takasur. Celakalah orang yang membanyakkan harta, memperbanyakkan darajat dia, tingkatan dia, pangkat dia, hatta zurtumul maqabir, sehingga masuk dalam lubang kubur. Salah, kaya ni tak salah, tapi tunaikan hak-hak harta. Berzakat tu di antara hak harta yang sepatutnya kita tunaikan. Dalam keadaan fakir dan kekurangan, banyak orang dapat melaksanakan amal ibadah kerana tidak banyak gangguan dan perkara yang menyibukkan fikiran. Susah dia tuan-tuan, dia tak fikir apa. Dia boleh beribadah dengan cara yang mudah. Tak kena fikir dah. Projek sana agak-agak nak dapat ke tak. Projek sini takut kawan balas. Tak kena fikir kalau tak ada harta. Tapi orang yang banyak harta, dia akan sibuk. Tetapi di waktu kaya sangat sedikit orang yang sempat mengerjakan amal ibadah. Kita tak tolak juga. Ada orang kaya yang banyak ibadah dia, banyak infak dia, banyak sembahyang dia, banyak amal dia. Kerana mereka terlalu sibuk dengan bermacam-macam urusan. Tak dan. Buat anu dia kata minta maaf, tak dan. Buat ni minta maaf, tak dan. Tak dan ke semua, tak dan. Bila dan? Bila mana masuk liang kubur. Memang kalau semuanya sudah ada, wang ada, kereta ada, alat-alat lain semua dah cukup, maka ketika itu timbullah budaya yang disebut dalam pepatah kita, tepuk dada tanya selera. Contoh tuan-tuan dalam bab zakat. Kalau RM1,000 kena bayar RM25. Tak apa, ada duit RM1,000, RM25 dia bayar. Tapi kalau duit tu tuan-tuan ada RM10,000, jadi RM250. Kalau duit RM100,000, RM2,500. RM2,500 ni dia fikir dua kali dah. Kalau RM25 boleh dia kata bagi Allah dekat. RM250 barangkali boleh lagi. Tapi kalau RM2,500 dia fikir dua kali. Kalau beli tanah merah pun, tanah merah pun dia kata boleh 10 lori dah. Nak buat tambak pun boleh dah. Dia fikir dua kali lah. Tapi dia fikir ada betul. Banyak. Kalau sejuta tuan-tuan, RM25,000 nak bagi ke orang. Boleh buat keluar azia sebiji. Jadi dia fikir 3 kali. Itu kalau sejuta. Kalau 10 juta lebih lagi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, terserahlah hendak pergi ke mana dan kerja apa. Maka kalau begitu layanan yang diberikan kepada nafsu, tentu mudah bagi syaitan untuk mendorong untuk membuat perkara maksiat, dan mudahlah bagi syaitan menjerumuskan ke lumpur kemaksiatan. Orang yang bijak, orang yang mempunyai perhitungan masa akhiratnya, harta kekayaan yang berlebihan boleh digunakan untuk membantu orang lain sebagai amal jariah yang akan didapatkan pahala dalam catatan kebaikan pada hari akhirat nanti. Nabi kata orang yang cerdik, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak adalah orang yang sentiasa, al-kayyisu man dana nafsah, dia sentiasa muhasabah diri dia. Wa amila lima ba'dal maut, dan buat amal untuk hari mati dia. Banyak buat amal. Kalau dia kaya, dia fikir adu. Kalau dia miskin pun, dia tetap fikir adu. Para sahabat ada yang kaya. Sahabat yang miskin ni tuan-tuan, dia berjumpa Nabi, ya Rasulullah, kami semayang, orang kaya semayang. Kami puasa, orang kaya puasa. Tapi bila orang kaya bersedekah, kami tak ada apa nak sedekah. Kami tak ada apa. Orang kaya semayang, kami semayang.
Sama kami semayang, dia semayang. Kami puasa, dia puasa. Tapi bila dia bersedekah, kami tak ada apa. Maka Nabi ajak para sahabat yang susah bertasbih, bertahmid, bertakbir. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Bertasbih. Maka sebahagian ulama kata tasbih, tahmid, takbir ini tuan-tuan adalah sedekah diri. Sedekah harta, duit bukan. Sedekah diri ini subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaat daripada pertemuan kita pada malam ini. Dan insya-Allah kita masuk pada hadis yang ke-33, waktu yang paling sesuai untuk kita bersedekah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.